تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, sebelum daripada kita mulakan baca kitab hadis 40 ni, Al-Arba'un An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Faqih Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Marilah sama-sama kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, seterusnya tabi'in dan tabi'in, para alim ulama, secara khususnya tuan kitab kita iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan juga setiap ulama guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita, tidak lupa kepada kedua bapa kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Jadi kitab ataupun kertas terjemahan, bukan kertas ni, terjemahan hadis 40 yang ada di tangan muslimin muslimat ahli jemaah sekalian itu ialah hasil usaha daripada guru kita, sahabat kita Al-Fadil Ustaz Hafizuddin daripada Baluk, Kuantan. Jadi Al-Fadil Ustaz Hafizuddin ini beliau banyak menulis, mungkin berkat panggilan daripada sahabat-sahabat beliau. Sebab dia pengajian di pondok dulu, orang panggil dia, kawan-kawan panggil dia Ustaz Ma'il Musannif. Musannif tu maknanya pengarang. Jadi berkat kerana digelarkan Musannif itu kerana apa? Kerana selalu tolong buat nota, untuk sahabat-sahabat bila nak periksa. Akhirnya kawan-kawan memanggil dia Ma'il Musannif. Namanya bukan Ma'il, tapi dipanggil oleh kawan-kawannya begitu. Akhirnya gelaran Musannif itu membuahkan hasil kerana beliau banyak menulis. Beliau banyak menterjemahkan buku-buku dan juga kitab-kitab yang sesuai untuk dijadikan bahan pengajian dan juga pengajian umum secara khususnya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran sebesar-besarnya kepada beliau, dan kerana kita dapat baca dan juga kita ambil manfaat daripada hadis Nabi SAW dengan hasil usaha beliau, insya-Allah taala Allah jazihil khaira, amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 bagi Imam Nawawi ini dinamakan Al-Arba'un itu sempena 40 hadis. Sempena 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Kerana apa dipanggil, dinisbah kepada Imam Nawawi? Tak lain tak bukan kerana Imam An-Nawawi rahimahullah
itu penyusun bagi kitab ini. Beliau memilih hadis-hadis daripada kitab hadis yang besar-besar, lalu dimuatkan dalam kitab yang kecil dari segi relatifnya, tapi sangat besar ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini. Kalau boleh dikatakan hadis kedua ataupun hadis yang pertama dalam kitab ini sebagaimana disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu merangkumi ataupun masuk dalam 70 bab dalam ilmu pengetahuan umat Islam. Itu hadis yang pertama yang insya-Allah kita akan bacakan sekejap lagi biiznillah ta'ala. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ada menulis muqaddimah bagi kitab ini. Ada muqaddimah ataupun khutbah kitab yang disebut oleh beliau sebagai pembuka kata. Jadi Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin ini tidak terjemah. Sebenarnya dia nak terjemah, tapi kerana saya minta segera dengan dia, maka dia hantar yang tak siap lah. Jadi yang salahnya salah saya lah, bukan salah dia. Sebenarnya dia kata dia dah siap dah terjemah, dia nak tulis muqaddimah depan tu. Jadi saya kata tolonglah orang ahli jemaah kapur bolok tu dah nak mengaji dah. Jadi terpaksalah ustaz daripada Baluk ni siapkan dalam masa yang sekejap, maka tak ada muqaddimah. Jadi saya minta maaf bagi pihak dia lah, sebab saya pun yang salah sebenarnya. Hafiz, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni. Cuma secara sepitah lalulah saya sebutkan apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah kitab beliau, supaya kita tidaklah ketinggalan sangat apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak keberkatan yang disebut dalam muqaddimah kitab beliau. Kata Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana Allahumma bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulum shaykhina fid dharain amin. Thumma aqulu bi sanadin muttasilin ilayhi qala bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat kasihan belas akan hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Qayyumis samawati wal aradin. Tuhan yang mendirikan langit-langit dan segala lapisan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Tuhan yang mentadbirkan makhluk-makhluk sekaliannya. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Tuhan yang membangkitkan para rasul salawatullah wa salamu alaihim kepada sekalian hamba-hambanya yang mukallaf. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Dengan hikmat tujuan memberi hidayah kepada mereka dan menerangkan syariat-syariat agama. Biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Dengan dalil-dalil yang putus dan juga hujah-hujah yang nyata. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Aku memuji akan Allah di atas sekalian nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Dan aku pohon akan Allah akan tambahan daripada pemberiannya dan kemurahannya. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Berkuasa, Al-Karimul Ghaffar, yang Maha Mulia lagi Maha Mengampunkan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawa baginda Muhammad junjungan kita itu hambanya dan rasulnya, pesuruhnya dan kekasihnya dan juga pilihannya. Afdalul makhluqin. Itulah makhluk Allah yang paling afdal, yang paling banyak kelebihannya. Al-mukarramu bil Qur'anil Aziz. Bagindalah yang dimuliakan dengan Al-Quran yang maha agung. Al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Itulah suatu mukjizat yang berkekalan di atas perselisihan tahun. Wa bis sunanil mustanirati lil mustarsyidin. Dan baginda dikhususkan juga dengan sunnah-sunnah yang bercahaya bagi orang yang mengambil petunjuk. Al-makhsusu bi jawami'il kalim.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan sabda-sabda yang menghimpunkan banyak makna. Jadi hurai sikit. Maksud jawami'il kalim baginda ini sallallahu alaihi wasallam dikhususkan baginda dengan kalimah-kalimah yang sedikit yang merangkumi makna-makna yang melaut banyaknya. Kerana apa? Kerana apa yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tiadalah baginda sallallahu alaihi wasallam bertutur daripada hawa nafsunya, akan tetapi tidak lain tak bukan melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Itu surah An-Najmi. Jadi kata Imam An-Nawawi, al-makhsusu bi jawami'il kalim, baginda yang ditentukan, dikhususkan dengan sabda-sabda yang menghimpunkan makna yang banyak. Wa samahatid din, dan baginda dikhususkan, ditentukan oleh Allah dengan agama yang mudah. Salawatullahi wa salamuhu alaih, moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyak dan kesejahteraan daripada Allah ke atas baginda. Wa ala sairin nabiyyin wal mursalin, dan kita pohonkan seumpamanya ke atas sekalian nabi-nabi dan para mursalin. Wa ali kullin wa sair salihin, dan ahli keluarga setiap daripada nabi-nabi dan juga sekalian orang-orang yang salih. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, sepitah lalu ya. Amma ba'du faqad rawayna an Ali ibn Abi Talib. Kata Al-Imam An-Nawawi, adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, dan juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, dan juga Sayyidina Abi Darda, wa Ibn Umar, dan juga Sayyidina Abdullah bin Umar, wa Ibn Abbas, dan juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik, dan juga Sayyidina Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, dan juga daripada Sayyidina Abi Hurairah, wa Abi Sa'id al-Khudri, dan juga daripada sahabat Nabi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai bagi mereka itu, min turuqin katsiratin, daripada jalan-jalan sanad yang sangat banyak, biriwayatin mutanawwi'atin, dengan riwayat-riwayat yang pelbagai, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menghafal ke atas umatku, barang siapa yang menjaga ke atas umatku 40 hadis daripada urusan agama umatku, ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama, nescaya Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat nanti di dalam kumpulan para fuqaha, para ahli-ahli fiqh dan juga para ulama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lainnya, ba'athahu Allahu faqihan aliman, nescaya Allah Ta'ala membangkitkannya sebagai seorang yang faqih lagi alim. Wa fi riwayati Abi Darda, dan tersebut dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan adalah aku, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah aku, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginya, bagi orang yang menghafal ini, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an wa syahida, aku akan menjadi saksi dan juga penolong baginya nanti, yakni pada hari kiamat. Wa fi riwayat Ibn Mas'ud, dan dalam riwayat Ibn Mas'ud, qila lahu dukhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, akan dikatakan kepada orang yang menghafal, orang yang menjaga, orang yang menyebarkan 40 hadis ini, masuklah kamu daripada pintu-pintu syurga yang mana yang kamu kehendaki. Udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah olehmu daripada pintu-pintu syurga yang mana yang kamu kehendaki. Wa fi riwayat Ibn Umar, dalam riwayat Ibn Umar, kutiba fi zumratil ulama, akan ditulisnya bersama dengan kumpulan para ulama, wa husyira fi zumratis syuhada,
dan akan dihimpunnya nanti pada dalam perkumpulan orang-orang yang mati syahid. Wattafaq, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wattafaqal huffadhu ala annahu hadithun dha'ifun wa in kathurat turuquh. Jadi hadis yang pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab ini menerangkan kelebihan mempelajari 40 hadis. Kelebihan mempelajari 40 hadis daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi dinyatakan dalam kitab yang dalam muqaddimah ini, dalam hadis ini, barang siapa yang menghafal 40 sahaja, 40 hadis daripada hadis baginda Nabi SAW, yang mana hadis ini akan memberi manfaat kepada umat Nabi SAW dalam urusan agamanya, maka Allah Ta'ala akan memberi ganjaran yang sebesar-besarnya kepada orang yang berbuat demikian. Jadi setara mana, kata ulama, setakat mana kita perlu menghafal? Adakah kita perlu ingat dengan lafaz-lafaznya, dengan seperti dalam bahasa Arabnya, ataupun memadai kita ingat dengan maknanya, ataupun bagaimana? Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, memadai untuk mendapatkan fadilat menghafal hadis ini ialah dengan kita menyalin 40 hadis Nabi SAW. Zaman dulu menyalin lah, zaman sekarang photostat pun jadi. Photostat pun itu sudah dapat pahala dah, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ganjarannya, katanya Al-Imam Ibn Hajar, memadai untuk mencapai darjah ni ialah seorang itu menyalin. Kenapa? Sebab bila kita salin, mungkin anak kita, mungkin siapa saja nanti akan baca buku yang kita tulis ataupun kita salin, maka nanti kita akan dapat manfaat daripada orang membaca. Jadi kita telah termasuk dalam janji baginda Rasulullah SAW, man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Nanti di akhirat, walaupun amalan ataupun ilmunya tidak banyak sangat, tapi akan dihimpunkan bersama para alim ulama, akan berhimpunkan bersama para fuqaha. Jadi kata Imam Nawawi dalam muqaddimah ini, hadis ini hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Wa in ta'addadat turuquhu, sekalipun banyak sekali jalur-jalur sanadnya, sahabat-sahabat yang meriwayatnya ramai, tapi ulama-ulama hadis menghukumkan berdasarkan ilmu mereka bahawa hadis ini dhaif. Itu sebagaimana yang kita tahu. Saya nak maklumkan, mungkin dah semua orang sini dah tahu belaka pasal ilmu hadis ni. Sebenarnya hukum terhadap hadis tu ialah ijtihad daripada ulama. Ijtihad daripada ulama berdasarkan hujah-hujah, berdasarkan kajian dan penelitian mereka. Jadi kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, saya tahu bahawa hadis ni dihukumkan oleh ulama sebagai hadis dhaif. Saya masukkan hadis ini dalam muqaddimah kitab saya dalam keadaan saya tahu bahawa ulama-ulama hadis, para huffaz, menghukumkan ataupun telah menyebut bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Cuma tengok bagaimana Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu berhujah dengan cara tidak langsung. Kata beliau, wa qad sannafa al-ulama'u fi radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafati. Dia kata telah ramai sekali para alim ulama, demi sesungguhnya telah ramai para ulama yang telah mengarang kitab-kitab hadis 40. Hadis 40 ni bukan Imam Nawawi orang pertama menulis kitab, menyusun 40 hadis dalam satu kitab. Bukan Imam Nawawi orang pertama. Terlalu amat ramai ulama yang menyusun hadis 40. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Maka kata Imam Nawawi, orang yang pertama setahu saya yang menulis kitab hadis 40 ini ialah Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa dia Abdullah ibn al-Mubarak? Ini seorang tabi'in.
tabi' mana ulama salaf. Ulama salaf terdahulu sudah menyusun hadis 40. Sudah menyusun hadis 40 dalam satu kitab. Orang yang pertama setahu saya, kata Imam Nawawi, Abdullah ibn al-Mubarak, tabi'in, salah seorang pengikut bagi tabi'in. Beliau ini berguru ataupun sempat hadir majlis al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu. Jadi beliau digelarkan sebagai alimul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma. Orangnya sangat alim. Macam mana alimnya? Dialah seorang yang alim, dialah ulama hadis, dialah ulama fiqh, dialah ulama ahli jihad fi sabilillah, dialah seorang dermawan, dia seorang pengarang. Semua kelebihan pada zaman dia tu ada pada dia. Dia seorang ulama yang berasal dari Khurasan. Abdullah ibn al-Mubarak, alim ya, zuhud ya, kaya pun dia. Abdullah ibn al-Mubarak, sepintah lalu cerita mengenai beliau. Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak ini berasal daripada Marwu Syahjan, satu bandar di negeri Khurasan. Satu bandar di negeri Khurasan. Sekarang ni Khurasan ni kata pensyarah ardu Kabul wa ma haulaha min al-aradil jabaliyah. Dia kata bumi Kabul tu ibu negeri Afghanistan lah, dan juga bumi-bumi kawasan perbukitan yang sekitarnya, termasuklah masuk Iran pun masuk, India pun, Pakistan pun masuk sikit, dan juga Afghanistan tu paling banyak. Jadi Khurasan itu kawasan itu. Beliau ini adat beliau ialah menunaikan haji selang setahun. Selang setahun. Tahun ni buat haji, tahun depan tidak buat haji. Tahun depan dia akan ikut khalifah pergi berjihad fi sabilillah. Akan ikut khalifah berjihad fi sabilillah. Dia juga seorang hartawan, dan dia suka membayar hutang kepada orang-orang yang terlekat hutang. Ada satu kisah yang menarik mengenai beliau, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi dalam kitab Sifatus Safwah, bahawasanya ada seorang orang yang berhutang pergi berjumpa dengan dia. Ada seorang manusia berhutang, menanggung hutang bebanan yang banyak, pergi berjumpa dengan Abdullah ibn al-Mubarak ketika dia dalam majlis ilmu. Lalu dia mengadu halnya, saya ni seorang yang berhutang begini, hutangnya sebanyak ni, boleh tak saya dengar Syekh ni seorang yang dermawan, tolonglah saya untuk melepaskan hutang saya. Jadi Abdullah bin Mubarak tanya, berapa hutang kamu? Hutang saya 500 dinar. 500 dinar. Boleh tahan 500 dinar ni? 500 dinar. Sebab dinar tu mata wang emas. Jadi katanya Abdullah bin Mubarak, sekarang saya tidak mempunyai duit di tangan saya, cuma awak boleh pergi jumpa dengan wakil saya, orang yang menguruskan perniagaan saya. Awak ambil, bawa surat ni, beri tahu dia bahawasanya bawa surat ni, dia tahulah tulisan saya, ambil duit daripada dia, langsung bagi, tak payah tanya apa, tak buat temuduga apa semua sekali, terus bagi. Maka dia pun tulis, bagikan duit sekian-sekian sebanyaknya kepada orang yang pembawa surat ni. Maka si lelaki tu pun ambil lah surat tu, bawa lah pergi jumpa dengan wakil Abdullah ibn al-Mubarak. Maka wakil Abdullah ibn al-Mubarak itu terima surat tu, dia baca, dia tanya, awak berhutang? Ya. Berapa hutang? 500 dinar. Jadi minta dengan Syekh berapa? Minta pun 500. Dia ada sebutkan nak bagi berapa? Dia tak ada sebut. Dia kata suruh datang, mari tulis, mari ambil dengan tuan lah. Dia kata dia tulis 5,000. Dia tulis 5,000. Dia cakap nak bagi 5,000 ke? Tak. Saya minta 500 je. Dia tulis 5,000. Jangan-jangan tersilap tulis. Tersilap tu, takut tambah titik satu kan?
Kan dalam bahasa Arab tu 5 titik-titik. Tak apalah, tunggu sekejap, saya nak pastikan dulu. Dia nak bagi 500 dinar ke 5,000 dinar ke, beza tu. Jadi akhirnya dengan kertas yang sama, macam email lah zaman sekarang, kan, dia sambung situ ya. Zaman dulu kertas tu lah dia tulis di bawah. Sekarang ni nak confirm, nak pastikan Syekh nak bagi 500 ke 5,000. Lalu dia hantar balik budak suruhan dia tu, pergi bawa orang tadi tunggu dekat wakil tu, bawa hantar balik, hantar kepada Al-Imam Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak pun tengok, dia pun tulis pula, disambung kertas yang sama sambung dengan macam email lah. Tulis pula, sebenarnya aku nak bagi 500 sahaja, tapi Allah Ta'ala mengkehendaki 5,000. Memang aku nak bagi 500 saja, tapi aku tersalah tulis 5,000. Itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka bagilah 5,000. Wah, seronok ya. Bagilah 5,000. Maka hantar surat. Maka wakil dia ni, pengurus harta dia tengok, bagi 5,000. Tak apalah, bagi 5,000. Bagi kepada orang tu, senang hati lah, orang tu dapat 5,000. Minta 500 dapat 5,000. Jadi tambah pula, wakil tadi, pengurus tu tulis pula di surat tu, wahai Syekh, jangan selalu buat begini ya. Jangan selalu buat begini ya, kalau nak urusan jangan buat begini. Jadi kita, lalu dihantar pula surat tu kepada Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak. Maka Abdullah Mubarak pun terima surat tu. Dia baca last sekali, dia tulis pula. Dia tulis, kamu kerja dengan aku ke aku kerja dengan kamu? Kalau kamu kerja dengan aku, kamu ikut style aku. Baik atas. Jadi kisah ini disebut oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah. Nanti siapa-siapa nak buat homework boleh tengoklah. Kitab Safwah tu 2 kulit ya, dalam bahasa Arab. Baik, jadi itu salah seorang ulama, orang terawal menulis kitab. Dia penulis kitab ya? Ya. Dia di samping dia dengan majlis ilmu, dengan sibuk dengan berjihad fi sabilillah, berdakwah pada jalan Allah, menulis kitab lagi. Dia cukup lengkap, dan dia mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak radhiyallahu, banyak sekali kisah-kisah yang menarik. Tu kata Al-Imam An-Nawawi, orang yang pertama menulis hadis 40. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak, thumma Muhammad ibn Aslam at-Tusi al-alim ar-Rabbani. Kemudian nama-nama yang hebat seperti Muhammad bin Aslam at-Tusi, seorang alim yang rabbani. ثم الحسن بن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد المالني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيحقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Jadi ramai sekali para alim ulama sebelum Imam Nawawi yang telah menghimpunkan 40 hadis. 40 hadis dalam kitab kecil untuk dibaca dan dipelajari. Jadi apa tujuan Imam Nawawi menyebutkan nama-nama pembesar-pembesar ulama-ulama tu? Itu tak lain tak bukan nak mengajar kepada kita bahawa hadis ini sekalipun dhaif, tapi para alim ulama yang besar-besar itu mengamalkan dia. Ulama-ulama yang besar, orang-orang yang hebat, nama-nama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka itu semuanya meriwayatkan hadis ini dan mereka beramal dengan dia. Sekalipun mereka jugalah ulama hadis, itu nama semua ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis semuanya yang mengatakan, yang membuat kitab dalam 40 hadis kerana beramal dengan hadis yang dikatakan dhaif tadi. Jadi itu satu kaedah. Jadi hadis dhaif diamalkan oleh ulama hadis. Bukan ulama hadis tidak beramal dengan hadis dhaif. Ulama hadis itulah orang yang paling cermat dan paling menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi
wa alihi wasallam. Baik, sambung. Sepitah lalu ya mukadimah ni. Wa qad istakhartu Allah Ta'ala fi jam'i 40 hadithan iqtida'an bihaula'il a'immatil a'lami wa huffazil Islam. Dan sesungguhnya saya telah beristikharah, saya telah membuat istikharah, meminta petunjuk daripada Allah, minta yang terbaik, hidayah kepada yang terbaik daripada Allah, untuk saya juga menghimpunkan 40 hadis, yang mana kerana apa saya nak himpunkan 40 hadis? Iqtidaan bihaula'il a'immatil a'lam, kerana saya nak mengambil tauladan dengan imam-imam yang besar tadi. Seperti Imam Nawawi, seorang ulama yang masyhur, dia juga nak mengikut jejak langkah para alim ulama terdahulu. Maka kita yang akhir zaman ni terlalu patutlah mengikut jejak langkah mereka. Kita belajar dulu, kurang-kurangnya belajar hadis 40 ni sebagai mukaddimah, kita nak belajar hadis-hadis Nabi yang banyak lagi. Jadi kalau kita kata, oh ustaz, pasal apa tak belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mishkat Masabih, kitab-kitab yang besar, Riyadhus Shalihin, itu kitab besar. Itu kitab-kitab yang besar, yang berkat. Kita tidak nafi kitab tu bagus. Cuma macam budak-budak, macam anak-anak baru lahir, dia tak boleh terus makan nasi. Dia kena minum susu dulu. Lepas tu makan air nasi. Lepas tu makan bubur nasi. Nasi pun yang halus dulu. Lepas tu baru diperkenalkan. Tak boleh makan sate lagi masa tu. Jadi secara beransur kita naik untuk belajar kitab-kitab yang lebih banyak. Disebut oleh Al-Imam sahabat Nabi Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rabbaniyyu man yu'allimu bi sigharil ulumi qabla kibariha. Seorang yang rabbani itu mengajarkan ilmu yang kecil-kecil sebelum dia mengajarkan ilmu yang besar-besar. Jadi ajar yang mudah-mudah terdahulu sebelum dia ajarkan ilmu yang payah-payah dan tinggi-tinggi. Jadi kalau yang pendek, yang kecil pun tak belajar, yang besar makin lagi tak belajar. Kalau yang mudah pun tidak diamalkan, yang payah lagi susah nak diamalkan. Jadi itu kaedahnya belajar ni, yang daripada bawah naik dengan tangganya, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Jadi langkahan pertama kita ialah belajar 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para alim ulama terdahulu. Jadi kata Imam Nawawi, saya juga nak mengikut jejak langkah para alim ulama nama-nama besar tadi. Iqtidaan bihaula'il a'immatul a'lami wa huffazil Islam. Wa qad ittafaqa al-ulama'u ala jawazil amali bil hadithid dha'if fi fadailil a'mal. Dan sesungguhnya telah disepakati oleh para alim ulama di atas harusnya, bolehnya beramal dengan hadis dhaif dalam perkara-perkara kelebihan-kelebihan amalan. Sepakat para alim ulama bahawasanya harus kita beramal dengan hadis-hadis dhaif dalam perkara-perkara melibatkan kelebihan amalan. Maksudnya apa? Amalan itu sudah disepakati oleh ulama. Jadi datang hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang menyatakan kelebihan amalan tersebut, maka kita beramal dengan dia, tidak masalah. Ulama sepakat boleh beramal dengan hadis-hadis seperti itu. Wa ma'a hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Sungguh pun begitu, kata Imam Nawawi, bukanlah saya bergantung dengan hadis yang lemah ini. Walaupun saya mendatangkan, saya menyebutkan riwayat hadis, saya tidak bergantung dengan hadis yang lemah. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah. Bahkan pergantungan saya, sandaran saya ialah dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Liuballighish syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah yang datang, hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak datang. Ini suruhan, perintah daripada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan,
hendaklah orang yang datang daripada kalangan kamu para sahabat, daripada kalangan kamu wahai umatku, siapa yang datang mesti mengajar kepada orang di belakang orang yang tidak datang. Itu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah. Jadi kata ulama, perintah itu wajib ke? Kalau perkara yang disebut itu wajib, maka wajib disampaikan. Kalau perkara yang disebut itu fardu, maka fardu disampaikan. Mesti disampaikan, terutamanya kepada orang di bawah kita, anak isteri kita, keluarga kita. Orang yang hadir masjid mesti mengajar kepada orang di rumah. Itu siapa yang suruh? Itu yang menyuruh, yang memerintah itu Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi tak kira lah satu hadis, dua hadis, tiga hadis, sepatah kata, dua kata. Itu yang ilmu yang datang daripada baginda Nabi SAW mesti disampaikan. Liyuballighish syahidu minkumul ghaiba, yang hadir mesti menyampaikan kepada yang tidak hadir. Yang ada di depan aku, para sahabat, mesti menyampaikan kepada orang yang datang selepas daripada aku. Liyuballighish syahidu, itu tanggungjawab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah dan juga seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh alam. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Dan juga aku bergantung kepada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan cemerlang cahaya wajah kepada orang yang mendengar akan sabdaku. Sami'a maqalati, dia mendengar perkataan sabdaku, fawa'aha, lalu ia mengingatnya, fa'addaha kama sami'aha, lalu ia menyampaikan sabdaku itu sebagaimana ia mendengarnya. Ini kata ulama hadis Nabi SAW yang menyatakan kelebihan orang para ulama yang menyampaikan hadis Nabi SAW. Allah, Nabi SAW mendoakan kepada sesiapa yang mendengar hadis baginda SAW, dia menghafalnya, mengingatinya sebaik-baik, lalu ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Ia menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Jadi akan bercahaya wajahnya nanti di akhirat. Ini disebut para alim ulama, inilah membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surah Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada wajah-wajah manusia-manusia yang nanti pada hari kiamat nanti akan bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, itu boleh melihat kepada Tuhan mereka, boleh melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, ini ganjaran yang terbesar dalam syurga, ganjaran pahala yang paling utama di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, itu melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para alim ulama, ini khusus bagi orang yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyampaikan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih sikit masa tak apa dah. Qala thumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan. Jadi saya telah beriltizam, saya telah sanggup, saya telah komitmen, saya telah komitmen dengan saya telah berkomited, saya telah beriltizam untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis-hadis 40 ini, wa mu'dhamuha fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan kebanyakannya, sebahagian besarnya terkandung dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanidi, dan saya akan menyebutkan hadis-hadis 40 ini dengan tidak disebutkan sanadnya, mata rantai sanadnya, silsilahnya tidak disebutkan. Liyashula hifdhuha, supaya mudah menghafalnya. Wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah ta'ala, dan supaya akan meratalah manfaat dengannya insyaallah ta'ala.
thumma utbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi alfadhiha, kemudian saya turuti akan hadis 40 ini dengan suatu bab pada menerangkan dhabit bagi yang lafaz-lafaznya yang susah. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al ahadith, maka seyogia dan sepatutnya bagi seorang yang gemar kepada akhirat bahawa ia mengenal akan ini hadis-hadis ini. Limashtamalat alaihi minal muhimmat, kerana hadis-hadis ini mengandungi perkara yang penting-penting. Wahtawat alaihi minat tanbih, dan juga merangkumi di atas peringatan. Ala jami'it ta'at, di atas segala perkara ketaatan. Wa dhalika zahirun liman tadabbarah, dan bermula demikian itu nyata bagi orang yang memperhatikannya. Wa 'alallahi i'timadi, dan ke atas Allah Ta'ala jualah persandaranku. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepadanya Allah Ta'ala jualah aku menyerah dan juga aku bersandar. Walahul hamdu wan ni'mah wa bihi taufiq wal ismah, dan hanya kepada Allah segala pujian dan nikmat itu, dan dengan dianya jugalah dengan Allah Ta'ala aku memohon taufik dan perlindungan. Al-hadithul awal, baru masuk hadis yang pertama. Tak apa, ambil berkat sikit. Kita baca hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwalu an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu menjadi sah dengan niat. Itu huraian. Sesungguhnya segala amalan itu menjadi sah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapat apa yang diniatkan. Mana seseorang itu akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka sesiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, mana barang siapa yang berniat dalam hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka pahala, balasan dan ganjaran pahalanya di sisi Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan dunia yang dia dikejarnya ataupun dia nak mendapatkannya, awim ra'atin yankihuha, atau kerana perempuan yang ia ingin kahwini akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada perkara yang dikehendakinya. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutubil musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam al-muhaddisin, dua imam bagi ulama hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri An-Naysaburi radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keredaan, mengampunkan bagi mereka berdua di dalam kitab sahih mereka berdua, fi sahihaihima, di dalam kitab sahih mereka berdua, yang di Sahih Bukhari dan Muslim. Wa huma alladzaini huma asahhul kutubil musannafah, dan kedua-dua kitab mereka ini dianggap kitab yang paling sahih. Baik, sepintah lalu mengenai Sayyidina Umar. Hadis yang pertama ini
ialah diriwayatkan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat besar daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelar sebagai Amirul Mukminin dengan makna pemimpin ataupun pemerintah bagi orang-orang yang beriman. Dan beliau ialah orang yang pertama daripada kalangan khalifah yang memakai gelaran ini. Orang pertama memakai gelaran Amirul Mukminin ialah Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sekalipun mendahulu beliau ialah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menjawat amanah sebagai khalifah selama 2 tahun selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa sebab beliau digelar Amirul Mukminin? Itu kerana ada sewaktu beliau memegang amanah khalifah ini, ada seorang orang Arab Badui datang mencari beliau. Jadi Imam Sayyidina Umar tak ada pejabat, dia sentiasa berjalan dan meneliti rakyat jelata. Dia bahagikan Madinah Al-Munawwarah itu kepada 7 kawasan. 7 hari ni, hari Sabtu kawasan Quba, hari Ahad kawasan ni, hari Isnin kawasan ni. Dia sentiasa berjalan tengok kawasan anak rakyatnya. Begitu amalan Sayyidina Umar sewaktu pemerintahannya. Jadi orang Arab Badui yang datang mencarinya tanya, "Aina Amirul Mukminin? Aina Amirul Mukminin? Di manakah pemerintah orang mukminin?" Jadi akhirnya panggilan itu disenangi oleh para sahabat. Maka para sahabat mula memanggil dan menggelarkan Sayyidina Umar dengan panggilan Umar sebagai Amirul Mukminin. Jadi beliau Umar ibn al-Khattab kunyahnya Abi Hafs. Abi Hafs itu kunyah. Kunyah ni panggilan yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan kemuliaan ataupun kadang-kadang sebaliknya. Digunakan sebagai berbudi bahasa dan sebagai kemuliaan. Biasanya kalau seorang tu dia tak panggil nama, dia tak tahu Umar tak panggil. Dia panggil ya Aba Hafs, wahai bapa Hafs. Hafs itu maknanya singa. Maksud Hafs itu ialah singa. Hafs, Abu Hafs maknanya bapa singa. Masya-Allah. Kenapalah Sayyidina Umar dipanggil bapa singa tu? Mungkin adalah rahsia-rahsia yang mungkin kita dah tahu setengahnya. Dan kebetulannya salah seorang puteri beliau bernama Hafsah binti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, iaitu Ummul Mukminin, salah seorang isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu salah seorang daripada sahabat Nabi yang masuk Islam selepas 40 orang masuk Islam. Mana dia ni selepas 40 orang masuk Islam baru dia masuk Islam. Jadi peringkat awal Nabi SAW berdakwah di Makkah Al-Mukarramah itu selama bertahun-tahun tidak ramai yang masuk Islam. Boleh jadi kata setengah ulama 40 itu bilangan yang diketahui. Boleh jadi masih ada bilangan-bilangan lain, tapi yang diketahui selepas 40 orang masuk Islam barulah Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk Islam. Jadi kebetulanlah kita baca hadis 40. Jadi selepas 40 orang masuk Islam, jadi secara tepatnya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pada peringkat awalnya beliau sangat memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terutamanya setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya berhala-berhala yang ada di Mekah ini tidak memberi manfaat apa-apa. Berhala-berhala yang ada di Mekah ini sebanyak 360 buah berhala. Di sekeliling Kaabah tu ada 360 buah berhala sebanyak bilangan hari setahun. Jadi pada peringkat awal dakwah Islam, Nabi tidak menyentuh mengenai berhala itu. Sehinggalah apabila Nabi menyentuh bahawasanya berhala-berhala ini tidak ada manfaat, tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat, maka
tercabarlah orang-orang Mekah ataupun pemuka-pemuka Quraisy, maka mereka mula mengambil tindakan secara kasar terhadap orang-orang Islam, terutamanya orang-orang yang lemah. Maka dikeluarkan perintah kepada semua orang Quraisy, mana-mana ada orang di bawahnya yang masuk Islam, itu mesti diseksa. Siapa-siapa sahaja dalam keluarganya ada yang masuk Islam, ketua keluarga bertanggungjawab mengambil tindakan supaya menekan orang-orang yang masuk Islam. Maka disitulah bermulanya susah kepada umat Islam, terseksa. Jadi Nabi kita SAW, walaupun baginda mempunyai keluarga yang ramai, keluarga yang kuat di Makkah, tapi masih juga diganggu ketika solat, diganggu ketika banyak sekali ketika berjalan, dan diejek itu biasa. Maka orang-orang yang lemah itu lebih-lebih lagi. Jadi akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat supaya berhijrah ke Habsyah. Kalau dah tak tahan duduk di Mekah ni, sangat terseksa, maka diizinkan pada kamu untuk berhijrah ke Habsyah. Maka keluarlah secara bersembunyi, secara senyap-senyap orang-orang Islam yang lemah ni untuk berhijrah ke Habsyah. Termasuklah yang berhijrah itu jiran tetangga Umar, kaum keluarga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Sayyidina Umar pada suatu pagi, dia telah melihat seorang jiran tetangga dia, suami isteri. Suaminya keluar, isterinya mempersiapkan barang untuk berpindah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, "Ya Umma Fulan, ila ain?" Wahai maknya si Fulan, nak ke mana simpan barang ni? Jadi orang itu orang Islam. Lalu jiran dia yang perempuan ni beritahu kepada Umar, kerana kamulah yang menyeksa kami sehingga kami tidak dapat duduk di Mekah. Kamulah yang mengganggu kami sehingga kami tidak dapat duduk beribadah di Mekah. Aku nak keluar daripada bumi Allah ini untuk beribadah di muka bumi Allah Ta'ala yang lain. Jadi dilepaskan geram. Perempuan saat ini lepaskan geram kepada Sayyidina Umar. Ya, sebab memang ada orang Arab, orang laki-laki tidak pukul orang perempuan, melainkan jahat sangat orang Arab tu. Jadi Sayyidina Umar ni, bila dia dengar dimarah oleh perempuan tu, dia kata, mudah-mudahan kamu dapat apa, dijagalah, dijaga kamu selamatlah dalam perjalanan kamu. Saya tak apalah, dia pun tinggal perempuan tadi. Jadi perempuan tu rasa pelik. Ish, pasal apalah Umar ni bercakap lembut, nak mati ke kau? Dia jawab dia lembut sangat ni. Lalu suami dia pun balik. Suami dia balik cari barang-barang. Tanya, dia pun cerita kepada suami dia, "Wahai suamiku, tadi Umar datang bercakap dengan aku. Aku cerita, aku kata, dia jawab dengan lembut sekali. Jangan-jangan dia nak masuk Islam dah." Katanya orang perempuan tadi kepada suami dia. Kata suami dia, "Umar nak masuk Islam? Tunggulah keledai ayahnya dia. Tunggulah Himar Al-Khattab. Ayah dia ada keledai ayah dia masuk Islam dulu pun belum tentu dia masuk Islam." Katanya suami, lambatlah, tak akan masuk Islam tu, hati keras tu. Jadi Sayyidina Umar balik daripada rumah tu, ambil pedang, bawa pakai pedang, keluar daripada rumah. Jadi kata ahli orang yang meriwayatkan, wa fi ainaihi syarrun, pada matanya nampak kejahatan. Dia keluar dari rumah bawa pedang, berjalan muna mandi dalam Mekah bawa pedang. Jadi semua orang tengok, lain macam ni. Jadi orang tanya, apa cerita pula Umar bawa pedang pagi-pagi ni? Maka orang tak berani nak tegur. Jadi ada salah seorang daripada orang Islam tengok Sayyidina Umar berjalan mundar mandir, tanya orang tu, tengok orang ni. Jadi Sayyidina Umar tu nak pergi tanya, nak pergi cari Rasulullah SAW. Dia bertekad hari tu nak pergi bunuh Rasulullah. Hari ni hari penghabisan, aku akan bunuh Muhammad bin Abdullah ni.
Jadi nak jadi apalah, aku tak kira, aku akan bunuh. Sebab dia lah yang memutuskan silaturahim, yang memutuskan hubungan keluarga dan sebagainya, dia lah. Jadi hari itu dia buat keputusan untuk bunuh baginda Rasulullah SAW. Kata ulama, hidayah Allah Ta'ala tu tidak disangka-sangka. Sayyidina Umar tu mendapat hidayah pada hari yang dia nak bunuh Rasulullah SAW. Jadi kita jangan sangka bila orang tu jahat, dia ni dah putus harapan dah nak jadi baik dah. Boleh jadi bila-bila masa saja orang tu boleh jadi baik. Hidayah daripada Allah. Seperti mana tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun tu dapat hidayah ketika berlawan dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa apa? Umar berjalan mundur-mandir, dia ada seorang Islam tengok. Jadi dia tu menyembunyikan dia Islam. Kata, ya Umar, wahai Umar, kamu mau ke mana? Kata, ila hadzal sabiq, aku nak cari orang sesat ni. Sabiq ni mana satu panggilan yang orang kafir sebut, gelarkan kepada Nabi. Orang yang menyesat ni, pemuja bintang ni, Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia kata dialah yang membuat begitu begini, keluar di dalam memperanda dalam Mekah ni. Lalu orang tu orang Islam, dia fikirlah cara mana nak selamatkan Nabi SAW. Lalu dia kata, wahai Umar, adakah kamu sangka bahawa Bani Abdul Manaf, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib akan melepaskan kamu kalau kamu mengapa-apakan Muhammad? Kamu rasa boleh selamat ke kalau kamu cuba sentuh Nabi Muhammad tu? Ingat keluarga dia duduk diam lah. Lalu katanya Umar, aku tak kira, aku nak buat, aku tak kira dah. Yang kamu nak bela dia sangat tu pasal apa? Sayyidina Umar tanya pula, hal sabiqta, kamu pun sesak juga dah? Tu dia katanya kawan ni, sudah aku tak sesak. Ma sabiqtu, cuma aku nak bagi nasihat kepada kamu. Daripada kamu duk cara keluarga orang, baik kamu cara keluarga kamu sendiri. Jadi katanya perawi ni, si lelaki ni, saya bukan nak berniat nak menganiaya keluarga Sayyidina Umar, cuma saya nak menyelamatkan Rasulullah daripada Rasulullah tu diserang oleh Umar secara melulu. Biarlah kurangkan sedikit mudaratnya, biar Umar sibuk dengan keluarga dia. Padahal bahaya juga tu. Tapi dia kata akhafud dararain, kata ulama fiqh, mana mudarat yang lebih sedikit, yang kurang berbanding dengan mudarat yang lebih besar. Membunuh Rasulullah itu sangat besar. Kalau dia anyanyakan keluarga dia sendiri, itu keluarga dia juga. Jadi kurang sikit mudarat katanya. Lalu Umar kata, apa maksud kamu? Lebih baik kamu jaga di keluarga kamu sendirilah Umar. Jaga keluarga kamu sendiri. Lalu jawab tak Sayyidina Umar, apa sebab keluarga kamu? Adik kamu dan sepupu kamu dia kahwin. Adik kamu tu adik perempuan, dia kahwin sepupu. Itu pun dah ikut Muhammad. Maka tukar. Sayyidina Umar berpaling, pergi ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, sepupu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Juga salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, sepupu merangkak adik ipar Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika Sayyidina Umar sampai ke pintu rumah tu, ada orang duduk mengaji Quran. Rupa-rupanya ada orang mengajar Al-Quran dalam rumah. Maka Sayyidina Umar ketuk pintu. Bila ketuk pintu tu, orang dalam rumah tu sebut Umar. Maka cepat-cepat guru Al-Quran ni masuk sembunyi dalam rumah. Maka adik Sayyidina Umar ni buka, sambutlah abang dia ni. Sayyidina Umar masuk tanya, matil kalham hamatil lati kuntu sana. Tadi bunyi apa tadi aku dengar? Bunyi apa dia aku dengar? Asabi'tum, tanya isteri, kamu dah sesak ke? Lalu Sa'id bin Zaid, sepupu Sayyidina Umar ni, adik ipar dia, kata,
ya ara'aita ya Umar law kunta ala khata. Cuba kamu fikir kat sekejap Umar, kalau kamu tu dalam keadaan salah. Dengar saja jawapan daripada Sa'id tu, langsung dibelasah tu. Ditumbuknya, dipukulnya sampai jatuh. Dipukul sampai jatuh. Adik ipar, tak kira dah adik ipar, sepupu siapa pun belasah. Jadi isteri dia, adik Sayyidina Umar ni datang nak tolong suami dia ni. Datang nak tolong suami dia, Sayyidina Umar pun terus pukul. Terus pukul tu luka. Terlukalah adik dia Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi bila luka tu, Sayyidina Umar tengok adik dia luka tu, dia berasa kesian. Dia rasa kesian. Adik dia kata, kamu buatlah. Nak buat apa pun, memang kami sudah masuk Islam. Kalau nak buat apa pun, buat dah. Jadi bila dia tengok tu, adik dia menangis, luka mukanya dan sebagainya. Dia kata, boleh tak aku nak tengok apa yang kamu baca tadi? Lalu kata adik dia, tak boleh. Kamu tu kotor. Kamu tu kotor. Kalau begitu, macam mana aku nak baca? Mesti mandi dulu. Lalu Sayyidina Umar pun pergi mandi sebab nak baca. Masuklah mandi, selesai mandi, dia pun minta Quran. Lalu diserahkan Quran tu. Sayyidina Umar ni antara orang yang sedikit yang pandai membaca. Lalu dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Sayyidina Umar baca tu, dia kata bagus sekali, indah sekali perkataan ni. Dia kata tak pernah baca lagi lah seumpama ni. Jadi bahasanya bertukar serta-merta, sehingga kata setengah ulama, ayat surah Taha ni boleh melembutkan hati manusia yang keras. Tu khasiat lah, khasiat, bukan fadilat, khasiat ayat Al-Quran. Jadi apabila dengar nada suara Umar berubah ni, guru Al-Quran yang duduk dalam bilik tu keluar, orang baru keluar. Orang dia tu guru Quran, tapi dia takut macam mana sebab Sayyidina Umar. Jadi keluarlah dia, Abshir ya Umar, Abshir ya Umar, terimalah berita gembira wahai Umar. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW berdoa pada malam Rabu yang lalu. Aku mendengar Rasulullah SAW berdoa pada malam Rabu yang lalu, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaik. Ya Allah, tinggikanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar, Amr bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Sama ada Amr bin Hisham ataupun Umar bin Al-Khattab. Amr bin Hisham itu ialah Abu Jahal. Dari Nabi SAW berdoa supaya Abu Jahal ataupun Umar, ya Allah, mintalah mereka berdua tu ataupun salah seorang daripada keduanya masuk Islam dan ditinggikan Islam dengan dia. Maka aku lihat, katanya guru Al-Quran tu, aku lihat sudah dimakbulkan doa Rasulullah SAW itu untuk kamu. Kamu ini orang lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tanya, di manakah saya boleh berjumpa dengan Rasulullah, dengan Muhammad bin Abdullah? Maka dia kata di rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam di atas Bukit Jihad. Maka pergilah dia ke naik ke Bukit Jihad mencari Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib baru beberapa hari masuk Islam. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib baru beberapa hari masuk Islam. Maka dia lihat Sayyidina Umar datang daripada jauh bawa pedang. Lalu orang beritahu, Umar
Umar datang, orang dalam rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam ni, sahabat-sahabat Nabi tengok Umar datang bawa pedang. Lalu kata Hamzah, jangan bimbang. Kalau dia datang dengan baik, kita sambut dengan baik. Kalau dia datang dengan jahat, dia bawa pedang, kita boleh, pedang dia akan memadai bagi dia. Sebab kita ramai lagi. Maka apabila masuk Saidina Umar bin Khattab dalam rumah tu, dipersilakan masuk. Lalu semua orang Islam pegang. Sebab dia bawa pedang. Bakat pegang dia, apa tujuan kamu datang? Maka Nabi SAW keluar, berjumpa dengan Umar. Dia kata, kamu mahu apa wahai Umar? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku datang nak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dan aku bersaksi bahawa kamu itu Rasulullah. Maka takbir, para sahabat-sahabat Nabi bertakbir sehingga takbir itu didengar ke seluruh bandar Mekah. Takbir itu duduk daripada atas bukit itu, didengar kepada orang dalam seluruh Mekah. Maka Sayyidina Umar Ibn Khattab pulang daripada rumah Al-Arqam Ibn Al-Arqam sebagai orang Islam. Ni penutup cerita malam ni lah. Lewat-lewat ni kita nak sembahyang Isyak pula ni. Jadi sebab kena balik sikit. Bila pulang daripada rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam tu, dia terfikir, dia kata selama ni saya telah menyusahkan orang Islam banyak. Jadi saya nak tebus segala kesalahan saya. Maka dia pun ambil keputusan untuk beritahu kepada semua orang bahawa dia telah masuk Islam. Maka dia pun berjalan. Mula-mula dia pergi ke rumah Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ketuk pintu. Lalu buka pintu. Abu Jahal buka pintu. Ha, Umar, apa maladhi ja'a bik? Apa hal datang ni? Tak ada apa, saya nak beritahu bahawa saya sudah masuk Islam. Lalu Abu Jahal dengar, bi'sa ma qulta ya Umar, sejahat-jahat perkara yang kamu sebut, itulah yang kamu kata wahai Umar. Lalu ditutup pintu. Dirembahkan pintu, ditutupkan pintu tu, dihempaskan pintu di atas muka Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, hazal laisa syai', ni tak ada apa ni, setakat tu orang tutup pintu kuat ya. Lalu dia pergi rumah pembesar-pembesar Quraisy yang lain, dia beritahu, saya dah masuk Islam. Lalu semua orang tutup pintu dengan kuat sebab tak suka dengar benda yang sebut tu. Dia pergi rumah orang tu. Jadi adalah satu orang duduk tengok ke perhati Sayyidina Umar duduk pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni. Dia pergi tanya, wahai Umar, apa yang kamu nak sebenarnya pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni? Dia kata, saya nak semua orang tahu saya masuk Islam. Saya nak semua orang tahu saya masuk Islam. Mudah ya. Kamu kan dah kenal ada satu orang manusia di Mekah ni, disebut namanya oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Cuma saya tak ingatlah. Disebut namanya. Dia kata satu orang di Mekah ni, dia tak boleh simpan rahsia. Kalau dia tahu cerita apa pun, dia viral kan. Dia sebarkan. Dia kata, kamu cari dia, kamu beritahu dia ini rahsia. Lalu Sayyidina Umar kata, terima kasih atas nasihat kamu tu. Maka Sayyidina Umar pun berjalan, pergi carilah orang tu. Orang tu memang jenis tak boleh simpan rahsia. Maka bila jumpa dengan orang tu, Sayyidina Umar, saya nak bagi satu rahsia kepada awak, boleh ke? Apa dia? Saya nak beritahu bahawasanya saya dah masuk Islam. Rahsia. Maka Sayyidina Umar pun balik ke rumah dia, jalan. Lepas pada dia balik jumpa dengan orang ni, jalan sampai rumah dia penuh dah manusia. Daripada dia pergi buat laporan tu memang viral sungguh-sungguh. Zaman dulu tu dah ada viral dah. Sampai saja di rumah dia penuh dah manusia. Pemuda-pemuda gagah perkasa nak lanyak ya Sayyidina Umar. Maka kata Sayyidina Umar, disebut dalam perawi-perawi, maka Sayyidina Umar tu tidak berhenti bertumbuk hari itu sampai letih. Sebab dia nak sangat. Jadi sebab dia nak nyatakan kepada manusia, Allahumma a'izzal Islam
Itu Nabi SAW berdoa, ya Allah tinggikanlah Islam itu dengan Umar ibn al-Khattab. Jadi katanya Abdullah ibn Mas'ud, ma zilna a'izzatan yauma aslama Umar. Sentiasalah kita umat Islam menjadi orang yang hebat, orang yang gagah sejak daripada hari Sayyidina Umar masuk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Betapa